Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ini kita sambung subtopik reka bentuk makanan iaitu 2.6.5 menghasilkan reka bentuk makanan. Selepas habis topik ni, pelajar boleh membuat kuis, latihan dan juga tempoh membuat penghasilan produk di rumah ya. Tempoh 1 minggu hingga 2 minggu lah. Okey, untuk membuat penghasilan projek untuk tajuk ni. Okey, jom kita mula. Pelajar boleh rujuk buku teks muka surat 162. Faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum menghasilkan reka bentuk makanan. Okey, jadi pelajar kena pastikan faktor-faktor yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu reka bentuk makanan. Iaitu 1. Membentuk imej atau personaliti reka bentuk makanan berdasarkan citarasa seperti budaya, nilai, elegan dan sophisticated. Okey, faktor seterusnya, memilih bahan yang sesuai untuk mereka bentuk makanan. Okey, seterusnya, pemilihan warna makanan yang sesuai. Reka bentuk yang dipilih tidak melanggar tata susila, agama dan kaum. Pemilihan saiz yang sesuai untuk memberi pilihan kepada pengguna. Faktor yang perlu juga dipertimbangkan adalah penggunaan peralatan yang sesuai dengan bentuk makanan yang akan dihasilkan. Okey, seterusnya, pemilihan bekas menghidang yang sesuai dengan reka bentuk makanan yang dihasilkan. 5 perkara penting untuk mereka bentuk makanan dalam pinggan atau bekas. Jom kita tengok. Okey, ni contoh lah ya. 1. Keseimbangan. 2 atau 3 warna perlu digunakan untuk keseimbangan reka bentuk makanan dalam pinggan. Jadi, pelajar boleh membuat reka bentuk makanan ini di rumah. Sambil nak makan ambil dulu gambar, nanti videokan, tunjuk bukti reka bentuk makanan yang pelajar hasilkan, sama ada makan pagi ke, tengah hari ke, dinner ke, boleh. Okey? Tetapi kena mengambil kira faktor-faktor yang kita pelajarilah. Okey, 5 perkara penting ni. 1. Keseimbangan. 2. Bentuk, di mana pelajar mesti merancang pelbagai bentuk dan susunan. Ketinggian juga adalah sebagai satu variasi dalam mereka bentuk makanan. 3. Tekstur, di mana gabungan keseimbangan dan tekstur dalam pinggan sangat penting, tetapi tidak terlalu banyak makanan digunakan. 4. Saiz. Pastikan anda mengimbangi saiz hidangan dengan saiz pinggan atau bekas. Dan seterusnya 5 adalah rasa. Kita tidak dapat melihat rasa, tetapi anda perlu tahu bagaimana menggabungkan bahan-bahan untuk mendapatkan rasa unik dalam mereka bentuk makanan. Okey, ini penting 5 perkara ini penting untuk mereka bentuk makanan dalam pinggan atau bekas. Jadi, pelajar boleh ambil eviden dan kumpulkan eviden pelajar buat tu sebagai aktiviti penghasilan produk dalam topik reka bentuk makanan dan buktikan upload di dalam tugasan dalam Google Classroom. Okey. Contoh cikgu bagi contoh lagi, menghasilkan reka bentuk makanan dalam
bekas. Reka bentuk makanan yang dihasilkan dalam makanan itu sendiri perlu dihasilkan berdasarkan lakaran yang dibuat. Jadi, apa yang pelajar nak hasilkan, lakaran dulu tu mesti kena buat. Sebab tu lakaran tu cikgu dah suruh pelajar buat minggu lepas kan. Jadi, kalau siapa yang tak buat, boleh buat minggu ni lakaran. Okey, lepas tu rancang apa yang pelajar buat nak hasilkan reka bentuk, mesti ada lakaran dalam buku nota. Okey. Di mana kita tengok baca 4 lakaran reka bentuk makanan dalam bekas. Okey. Kita nak hasil produk ni sebelum ambil gambar, kita mesti melakar apa yang kita buat tu. Okey, lakaran 3D mesti bermaklumat. Maksudnya mesti nyatakan contoh di sini ada strawberry dan blueberry, carrot, ada keseimbangan warna, sekurang-kurangnya 2 atau 3 warna ya. Okey, pizza dan ham cheese. Okey, green cabbage. Maksudnya ada salad lah kan. Okey, jadi ini adalah lakaran yang dibuat. Dan pelajar boleh showkan hasil sebenar. Gitu. Jadi cikgu nak evidence ni pelajar boleh buat dalam bentuk video ataupun gambar. Seperti contoh yang cikgu tunjuk ni. Jadi pelajar telah menghasilkan penghasilan produk untuk topik ini. Okey, mudah sahaja. Apa yang kita makan setiap hari tu, kita buat satu reka bentuk yang kita rasa kreatif untuk kita dan menarik. Tetapi mengambil kira faktor-faktor dan apa yang penting dalam reka bentuk makanan ini. Okey, itu contoh reka bentuk makanan. Yang ni adalah contoh menghasilkan reka bentuk makanan dan pembungkusan. Tadi reka bentuk makanan. Yang ni menghasilkan reka bentuk makanan dan pembungkusan. Maksudnya suatu produk yang pelajar hasilkan, makanan itu kalau nak dipack, nak dibungkus, macam mana pembungkusan yang pelajar boleh buat. Okey. Jadi reka bentuk makanan yang dihasilkan pada makanan dan pembungkusan perlu dihasilkan berdasarkan lakaran yang dibuat. Okey. Ni cikgu tunjuk contoh ya. Okey, lakaran reka bentuk makanan dan pembungkusan. Contohnya cookies ataupun nasi lemak ke cookiesnya. Ni contoh ni dah cikgu tunjuk dah minggu lepas. Contoh. Jadi pelajar ambil nak buat daripada kertas kan. Tunjukkan bukti contoh evidence pelajar buat pembungkusan menggunakan apa yang ada bahan di rumah tu. Mudahnya kertas lah. Okey. Lepas tu buat label. Yang ni nak buat macam mana ni? Kreativiti lah. Guna apa yang ada di rumah. Okey, insya-Allah pelajar boleh buat ya. Sebab pelajar cikgu tahu sangat kreatif. Okey, ini lakaran pembungkusan. Jadi, nak buku cookies, contoh ni cookies yang sebenar. Okey, lepas tu dia buat yang sebenar ni, lipat-lipat kan kain ni. Yang ni buat label sendiri pun boleh, guna tangan, penulisan tangan boleh, nak print boleh, kreativiti. Okey? Okey, jadi ada 2 benda yang pelajar kena buat. Satu, reka bentuk makanan. Satu, reka bentuk pembungkusan. Tempoh yang cikgu suruh buat evidence ni adalah bukan hari ni punya tugasan terus hantar. Maksudnya tempoh 1 hingga 2 minggu cikgu bagi untuk menghantar video ataupun gambar penghasilan projek ini. Okey? Lepas tu apa yang kita buat ni sebenarnya kita mesti menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan. Okey. Ni last topik lah untuk topik ni dan bab ni ya. Okey, 2.66 menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan. Jadi kalau dalam buku teks pelajar boleh rujuk muka surat 166. Tujuan penilaian adalah adalah untuk bereksplorasi dan mengembangkan idea dalam mereka bentuk. B. Memilih bahan-bahan yang tepat. C. Menggunakan alat dan teknik yang betul.
D. Menunjukkan inovasi dan kreativiti. Cikgu harap pelajar ni semua sangat teruja untuk membuat aktiviti ini sebagai eviden, dan pelajar yang menghasilkan apa yang cikgu maklum ini, insya-Allah tahap penguasaan untuk bab ini pelajar akan mencapai TP5 dan TP6. Okey. Seterusnya, kriteria penilaian. Apa yang kita perlu tahu? Kriteria penilaian adalah, salah satunya adalah kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk, di mana kreativiti idea dalam menghasilkan reka bentuk atau kaedah baru atau fungsinya diperbaiki untuk memberi manfaat dalam penggunaan. B. Kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan, di mana daya penarik produk yang boleh mempengaruhi pengguna atau membawa mesej tertentu yang memberikan nilai tambah kepada produk dan pengguna. C. Kecenderungan fungsi dan praktikal, di mana kekuatan bagi memenuhi sasaran penggunaan, keperluan semasa dan penyelesaian masalah. D. Kekuatan kualiti dan kebolehpasaran, di mana idea reka bentuk dapat menerangkan kebolehan pembuatan rupa bentuk, penggunaan bahan, teknologi dan kebolehpasaran. E. Ergonomik, mengimbangi interaksi penggunaan di antara pengguna dan persekitaran dengan produk secara fizikal atau psikologi. Contoh, keselesaan, memudahkan penggunaan atau ciri-ciri keselamatan. Okey, seterusnya kita tengok langkah penilaian pula, di mana langkah penilaian adalah lakaran perkembangan idea reka bentuk makanan yang akan dibuat perlu mempunyai identiti tersendiri dalam kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. Pemilihan bahan, alat dan teknik yang betul dapat menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Hasil terakhir reka bentuk makanan perlulah memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan, iaitu fungsi, estetika, ergonomik dan keselamatan serta nilai komersial. Okey, kita tengok contoh ni lah kawan. Okey, dan produk sebenar. Okey, ni contoh lakaran pembukusan dan produk sebenar. Pelajar boleh buat macam ni Buat lakaran dan produk sebenar. Produk, reka bentuk makanan, okey, dan pembukusan makanan tersebut. Okey. Okey, ni contoh lagi. Okey, dia membuat cookies, reka bentuk cookies kan. Okey, ni reka bentuk lakaran pembungkusan untuk reka bentuk makanan dan pembungkusan. Akhirnya, dia menggunakan kertas ni membuat pembungkusan makanan. Macam ni cikgu nak. Okey, ni contoh eviden dalam bentuk gambar. Sebolehnya pelajar tunjuk muka pelajar lah bersama produk. Baru tahu ini adalah tugasan pelajar. Okey. Seterusnya kita tengok ni produk sebenar. Dia buat pembungkusan makanan lah ni. Okey, makanan apa ni? Macam brownies je kan. Okey, contoh dia buat. Okey. Jadi lakaran dia buat penghasilan pembungkusan daripada kertas manila ni dia buat. Okey. Dan boleh labelkan isi maklumat apa yang perlu. Okey. Okey, ini banyaklah contoh cikgu tunjuk, semoga dapat memberi idea kepada pelajar. Okey, contoh seterusnya. Okey, dia membuat kuih-muih untuk dipacking pembungkusan. Okey, cookies kan pelbagai bentuk,
prinsip dan nyatakan prinsip, elemen dan bahan. Ini perlu dinyatakan dalam lakaran. Okey, lakaran produk, lakaran pembungkusan. Akhirnya yang sebenar, okey, makanan dan pembungkusan makanan tersebut. Ini adalah contoh cookies. Okey. Banyak lagi contoh. Okey ni. Contoh cookies, simple saja. Cikgu rasa semua pelajar boleh buat. Okey. Buatlah kawan ini. Showkan pada kertas, orang kata kertas lukisan, bentuk A4 ke, ataupun yang besar, lepas tu snapkan. Hasilkan produk inovasi pelajar tersebut serta pembungkusannya sekali. Ada lakaran, ada produk reka bentuk makanan dan reka bentuk pembungkusan. Lakaran adalah berbentuk 3D, bermaklumat, tuliskan prinsip elemen bahan yang digunakan. Okey. Okey, ini adalah penilaian reka bentuk makanan yang dihasilkan. Jadi cikgu nilai apa yang eviden pelajar hantar, macam mana cikgu nilai ini kriteria perkembangan idea, inovasi, kreativiti, keaslian reka bentuk, keupayaan penghasilan, penggunaan bahan dan alatan. So pelajar boleh showkan proses membuat itu. Dalam bentuk macam mana, pelajar boleh buat bentuk video, bentuk gambar atau apa yang kreativiti yang boleh tunjukkan penghasilan reka bentuk makanan dan pembungkusan makanan oleh pelajar sendiri. Okey? Buktikan itu adalah hasil pelajar sendiri. Maksudnya semestinya ada muka pelajar lah bersama hasil produk yang dihasilkan. Okey? Penilaian reka bentuk daripada video itu cikgu akan nilai lah fungsi, estetika, ekonomi, keselamatan dan nilai komersial. Ini dah bentuk penjadualan lah cikgu. Okey, ini dah bentuk dia. Nilai dari segi kriteria inilah. Okey. Jadual ini diubah mengikut kreativiti cikgu. So cikgu akan nilai, tengok produk kamu menepati, tak ada masalah. Sekiranya pelajar menjalankan aktiviti ini dan menghantar tugasan ini, insya-Allah tahap penguasaan pelajar cikgu akan bagi topik ini adalah TP5 dan TP6. Okey, so sampai sini saja subtopik kali ini dan cikgu harap pelajar dapat membuat tugasan, kuisis serta juga latihan dan subtopik. Dan penghasilan produk ini dalam tempoh 1 hingga 2 minggu. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum.